iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan yang baik. Hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Di sini kita dapat jelaskan bahawa Rasulullah SAW itu merupakan contoh yang terbaik, tauladan yang paling baik yang harus kita ikuti demi semata-mata untuk kita pastikan kejayaan kita dapat dicapai dalam hidup di atas bumi Allah ini. InsyaAllah ana memperkenalkan diri, nama ana Aidil Azlan Azwa bin Abdul Aziz, Fadil Student Batalion Engineering. Ditaktifkan untuk memberi sedikit pengisian untuk kita pada hari ini. Semoga dengan pengisian ini kita dapat ambil beberapa manfaat untuk kita pastikan Ramadan yang datang kini kita dapat gunakan sebaik mungkin, insyaAllah. Di hadapan anda ni mungkin orang-orang yang turun subuh bersemayam di masjid kan. Perbezaan antara orang subuh di masjid dan berhadapan dengan orang yang turun semayam berjemaah pada waktu maghrib, dan penyampaian pun agak berbeza. Dan berbeza juga antara orang yang dah kahwin dan belum kahwin dan turun subuh di masjid kan. Berbeza juga dengan orang rumahnya jauh pada masjid dan rumahnya dekat dengan masjid. Bagaimana Allah telah menyusun aturkan kita semua ini berdasarkan kemampuan kita. InsyaAllah. Jadi anak agak berdebar untuk bercakap depan orang yang turun subuh ni. Kerana orang turun subuh ni orang hebat-hebat belaka. Orang punya mujahadah yang sangat tinggi kan. Dan mungkin anak ni hanyalah orang yang mampu beri perkongsian dan bukannya surat-surat tazkirah dan sebagainya. Hanya perkongsian daripada anak yang isai orang kurang ilmu berbanding dengan antum semua, insyaAllah. Tajuk yang insyaAllah anak akan cuba sampaikan pada kita untuk kuliah ataupun perkongsian subuh kita pada pagi ini ialah saya mestilah hidup untuk Islam. Tajuk ni, saya mestilah hidup untuk Islam. Kalau antum pernah baca buku Mazayat ni, apa arti saya mengandung Islam, terdapat dalam bab yang kedua, tajuknya saya mestilah hidup untuk Islam. Apa yang sebenarnya dimaksudkan yang saya mestilah hidup untuk Islam? Mari kita sama-sama telusuri kitab yang tulis oleh ulama terkenal kan, Al-Fadil Ustaz Al-Mahrum Ustaz Fatih Yakan. Penggabungan diri saya ke dalam agama Islam mewajibkan supaya saya hidup menurut cara Islam dalam bidang-bidang akidah, ibadah dan akhlak. Mewajibkan saya hidup menurut cara Islam dalam diri, rumah tangga dan keluarga saya. Penggabungan diri saya ke dalam Islam juga bererti saya diwajibkan supaya hidup untuk Islam. Mewajibkan saya mengarah seluruh hidup saya untuk Islam. Mewajibkan saya menyerah segala keupayaan dan kemampuan saya untuk sesuatu yang dapat menggabungkan kesultanan Islam dan dapat meningkatkan pembinaannya. Dalam kehidupan dunia ini, manusia terbahagi pada 3 golongan menurut Ustaz Fatih Yakan. Golongan yang pertama ialah golongan yang hidup untuk dunia. Golongan ini mempunyai kefahaman yang akan uraikan sebentar lagi, insyaAllah. Dan golongan kedua ialah golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Mereka terpengaruh dengan ajaran ataupun pemikiran-pemikiran yang menyebabkan mereka sesat. Yang mana satu dunia, yang mana satu akhirat. Dan golongan yang tiga ialah golongan yang menganggap dunia ini sebagai ladang untuk mempersiapkan diri menempuh alam akhirat. So, ada 3 golongan yang Ustaz Al-Fadil Ustaz Fatih Yakan sebutkan dalam kitab apa itu saya mengandung agama Islam. Yang pertama ialah golongan yang hidup untuk dunia. Mereka ini ialah golongan yang berfahaman kebendaan. Allah telah menyebutkan golongan ini dalam firman-Nya yang bermaksud, dan mereka mengatakan hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan. Surah Al-An'am ayat 29. Allah SWT lagi berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 24, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada membinasakan kita selain masa. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Golongan ini mempunyai kefahaman yang salah. Kalau kita melihat golongan yang berfahaman komunis,
yang semata-mata hidup untuk dunia. Bagaimana diorang ni atau mereka-mereka ini matlamat mereka untuk hidup di dunia yang penuh dengan apa dunia ni? Penuh dengan selfish, penuh dengan kebendaan, penuh dengan tipu daya dan sebagainya. Akhirnya mereka berusaha untuk memenangkan diri mereka saja kan. Golongan-golongan seperti ini memang wujud dan mereka punya kefahaman yang salah menurut Ustaz Fatih Yakan. Golongan kedua ialah golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Golongan ini yang banyak menyerang umat Islam kita pada hari ini. Golongan ini terdiri pada kebanyakan manusia yang akidah mereka sentiasa bergelora dan sesat dalam menjalani hidup di dunia. Sedangkan mereka menyangka mereka masih melakukan yang baik. Sekalipun golongan ini beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi akidah dan keyakinan mereka terhadap Allah dan akhirat hanyalah merupakan kulit sahaja. Akidah dan keyakinan mereka terpisah terus daripada realiti hidup mereka yang amal. Pada hakikatnya golongan ini termasuk dalam golongan yang berfahaman kebendaan, sekalipun pada lahirnya mereka melakukan ibadat-ibadat rohani. Penyair Arab di bawah ada tepat untuk golongan ini. Dia ada seorang penyair, dia cakap ini, kita menampal dunia kita dengan memoyakkan agama kita, tapi tidak satu pun yang kekal baik dunia ataupun agama kita. Sebagai contoh, golongan-golongan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Fatih Yakan ini, golongan yang menganggap agama hanyalah ritual kehidupan saja. Ritual, agama ini hanya sebagai ritual. Golongan-golongan seperti ini merupakan golongan kedua yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Fatih Yakan. Dia tidak menjadikan agama Islam ni sebagai cara hidup. Agama bagi mereka adalah hanya di masjid. Agama bagi mereka hanyalah baca Quran. Agama bagi mereka hanyalah apa? Nikah kahwin, harta pusaka dan sebagainya. Tapi bukan sebagai satu cara hidup yang syukur. Sedangkan Islam yang sebenar ialah ad-din, cara hidup yang syukur. Bila mana kefahaman ini meresap ke dalam umat kita sekarang ni, kita boleh lihat bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang yang kufur mengemuruni kita seperti mereka yang lapar. Seperti orang lapar. Seperti orang yang lapar, contoh nak buka puasa kan. Dia pandang makanan itu dalam talam. Dan umat Islam seperti makanan yang dalam talam tu. Mereka tidak ada kekuatan dan mereka langsung tertipu. Adapun kalau mereka ada kekuatan, mereka telah tersilap guna potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan mereka telah larut dalam dunia dan mereka hanya menganggap bahawa agama itu hanyalah ritual kehidupan, ritual sahaja, bukannya cara hidup. Golongan ini yang paling kita takut sekali, kerana golongan ini yang banyak menyerang umat Islam pada hari ini. Oleh sebab itulah umat Islam pada hari ini diibaratkan buih-buih di lautan, banyak saja je kan, tapi tidak menggunakan potensi betul-betul yang ada untuk memanfaatkan kepada kemenangan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 14 yang bermaksud dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak daripada jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternakan dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. InsyaAllah golongan yang ketiga ialah golongan yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Mereka ialah golongan orang-orang mukmin yang sebenarnya. Mereka mengetahui hakikat hidup yang sebenar. Mereka juga mengetahui harga dunia berbanding dengan akhirat. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia itu selain daripada main-main dan senda-gurau sahaja. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu memahaminya? Kehidupan dunia ini tidak dapat melalaikan dan mengganggu mereka daripada melaksanakan tujuan dan matlamat mereka yang diciptakan Allah di dunia ini. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 26. Orang-orang yang benar
benar menganut agama Islam, menganggap dunia ini sebagai satu medan perlombaan untuk melakukan taat kepada Allah dan mencapai keredaannya. Keseluruhan hidup mereka, baik ilmu, perniagaan, harga rumah tangga, masa dan fikiran mereka, kesemuanya digunakan untuk mencapai matlamat tersebut. Semua kelebihan yang kita ada, semua potensi yang kita ada, semua kebaikan yang kita ada hanyalah semata-mata untuk kita pastikan dapat disumbangkan untuk Islam. Itulah orang yang menganggap dunia ini sebagai ladang untuk menempuh alam akhirat. Seperti mana yang kita tahu, ulama terdahulu dia menggambarkan seolah dunia ini satu tempat di mana analoginya musafir yang sedang jauh perjalanannya di tengah padang pasir, akhirnya berehat di sebawah pohon besar, dan akhirnya setelah habis lelah berehatnya, dia sambung balik perjalanannya. Itulah ibarat kita ya. Masa kita di dunia ni adalah hanya sekejap saja. Ibarat masa seorang musafir tadi berehat di bawah pokok di tengah padang pasir. Itulah masa kita di dunia ni. Dan bila mana kita menganggap dunia adalah selama-lamanya, dunia adalah tempat untuk semua kita mengumpulkan kekayaan dan sebagainya, pangkat dan kehormatan, akhirnya kita jadi golongan orang-orang yang rugi. Itu sebenarnya. Apa yang dinyatakan di atas dapat dibuktikan sebahagian besar daripada kemajuan yang telah dicapai oleh tamadun moden ini. Kemajuan yang telah memecahkan kepala kepada pakar-pakar mereka. Matlamat bagi kemajuan ini hanyalah untuk menjamin sebanyak yang mungkin kerehatan jasad manusia, tetapi tidak bertujuan untuk membangun alam sejagat ini supaya dapat memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada manusia. Alat-alat rekaan manusia seperti kereta, kapal terbang, alat pencuci pakaian, peti sejuk, alat pengering, alat-alat perahan, alat-alat pengilap, mesin, perhiasan, perabot pakaian dan alat-alat hiburan, malah ratusan dan ribuan alat ciptaan kilang-kilang perusahaan di dunia ini, kesemuanya hanyalah bertujuan untuk memberikan kenikmatan dan kerehatan lahiriah kepada manusia. Islam tidak menentang penyelidikan, penciptaan benda-benda dan pengeluaran yang diusahakan oleh kilang-kilang perusahaan, tapi mestilah dalam batas kadar yang tidak membawa bencana kepada manusia, dan mestilah dengan cara yang mendatangkan kebaikan kepada manusia dan masyarakat secara umum dalam segala hal. Mestilah dijaga penggunaannya supaya sesuai dan tidak bercanggah dengan nilai-nilai syarak dan akhlak. Suka untuk anda share kepada antum satu fahaman di mana sebagai satu contoh. Contohnya orang yang menggunakan dunia semata-mata untuk akhirat, dan orang yang menggunakan dunia semata-mata untuk kepuasannya berada di dunia. Macam mana? Bagi contoh, ada seorang kaya, dia mempunyai tilam yang empuk, dan ada seorang miskin yang dia tidur hanya beralaskan kotak-kotak yang dia ambil di perjalanan. Seorang pengemis biasanya. Seorang yang tidur di atas tilam yang empuk tu walaupun dia tidur di atas tilam yang empuk tu, tapi dia dapat turun subuh berjemaah di masjid. Akan tetapi seorang pengemis yang menggunakan kotak sebagai alas untuk dia tidur, akhirnya dengan kotak itu menyebabkan dia terlepas main subuh. Mana yang lebih baik? Sungguhnya lebih baiklah orang kaya yang tidur atas tilam empuk tu Dunia bagi pandangan ahli tasawuf ialah sesuatu yang menghalang mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita lihat orang Islam kaya, ada kereta besar sebagainya, tetapi kereta besar itu digunakan untuk manfaat kepada Islam, jika dibandingkan dengan orang miskin yang ada kereta cabuk, tapi dengan kereta cabuk pula dia hari basuh sehingga melalaikan dia dengan agama. Itu bukan dunia bagi orang miskin tu Dunia ni dia bukan dinilai ataupun dimeasure melalui mahalnya suatu benda tu ataupun hebatnya suatu benda tu, tapi dunia yang dimaksudkan oleh ahli tasawuf ni benda yang melalaikan, menyebabkan orang lalai untuk beribadat kepada Allah SWT dan menggantinya. Itu dunia. So umat Islam bebas untuk boleh
boleh bebas untuk mencari kekayaan sebanyak mana mungkin, pakai kereta besar macam mana pun, tapi semua benda yang tu buat tu mestilah akhirnya disumbangkan untuk Islam. Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. InsyaAllah seterusnya anda akan masuk pada topik bagaimana cara saya untuk hidup, bagaimana cara saya hidup untuk Islam. Tadi Al-Fadhil Ustaz Fatih Yakan telah ceritakan beberapa golongan dalam dunia ni kan. Dan kalau kita mesti nak jadi golongan mana? Nombor 3 kan. Dunia sebagai ladang untuk kita masuk kepada alam akhirat. Sebenarnya Imam Fatih dia susun tajuk dia bagaimana cara saya hidup untuk Islam. Yang pertama, saya mestilah mengetahui matlamat hidup sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Dan surah ayat 7, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgahsananya sebelum itu di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Pertama sekali kita kena faham tujuan penciptaan kita oleh Allah SWT ke atas muka bumi ini. Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Bila mana kita lari daripada larasan yang sebenar ini, kita akan temui jalan buntu, dan akhirnya ia akan memakan diri kita. Kerana kita telah salah konsep. Kita hanya mengejar kebenaran dan sebagainya. Dan yang kedua, saya mestilah mengetahui nilai dunia berbanding dengan nilai akhirat. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Kebanyakan orang-orang yang memisahkan antara dunia dan akhirat, mereka melihat dunia ini sebagai segala-galanya. Dapat kereta besar, dapat rumah besar, dapat isteri yang cantik, dapat harta, pangkat dan kekayaan, itulah segala-galanya bagi mereka. Tapi mereka belum tahu bagaimanakah kenikmatan syurga itu. Bagaimanakah nikmatnya berada dalam majlis-majlis ilmu, taman-taman syurga. Seperti yang kita tahu, majlis ilmu kita pada pagi ini merupakan salah satu taman-taman syurga. Sebelum tu mungkin anda nak divert sikit satu cerita kan. Cerita tentang bila mana orang dia pergi ke taman syurga kan, dia pergi ke majlis-majlis ilmu ni kan. Tapi dalam hati dia rasa cepat nak balik kan. Bila lah nak habis ni, kan. Indikator, contoh nak bagi satu analogi mudah. Bila seseorang itu demam kan, sebelum dia demam, dia memang suka makan nasi ayam kan. Makan nasi ayam sedap, nasi ayam chicken chop ke, nasi ayam apa-apa kan, nasi goreng dan sebagainya. Dia memang favourite dia makan nasi ayam. Tapi bila dia demam, jasad dia tidak sihat. Bila dia makan nasi ayam, dia rasa apa? Tak sedap, payah dan sebagainya. Itulah indikator bagi orang yang tidak sihat kan. Indikator bagi rohani yang tidak sihat ialah bila mana diberikan makanan rohani, dia rasa payah, dia rasa tak sedap. Itulah indikator orang yang rohani dia tidak sihat. Bila mana suruh mendengar majlis-majlis ilmu, dia rasa macam nak balik cepat. Bila mana kalau solat di masjid kan, bila mana kalau imam baca Allahu Ahad dengan inna atau tu dia masuk ke kan. Tapi bila baca ayat panjang sikit, mula dia rasa bila lah imam yang habis sebagainya. Itu menunjukkan indikator rohani yang tidak sihat. Bila mana rohani yang tidak sihat, macam mana kita nak buat? Kita kena bagi ubat lah. Bagi ubat yang mujahadah. Paksa juga untuk menerima makanan rohani. Kita kena sumbatkan rohani kita dengan makanan rohani yang mana bersumberkan daripada Allah. Itulah makanan kita kan. Kerana rohani kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena kembali kepada dia untuk kita dapat balik kekuatan rohani kita kan. Sama balik kan. Yang tadi yang kedua, saya mestilah mengetahui nilai dunia berbanding dengan akhirat seperti yang disebutkan tadi kan. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam surah Al-Imran ayat 14. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul
husnul ma'ab, yang mana bermaksud itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik, syurga. Dan yang ketiga ialah saya mestilah mengetahui dan sedar bahawa maut itu suatu perkara yang pasti, dan saya mestilah mengambil pengajaran daripadanya. Maut. Anda pernah berjumpa dengan seorang ustaz, yang mana dia sangat hebat bergerak kerja, sangat hebat membantu meningkatkan kualiti rumah sebagainya. Dan bagaimanakah rahsia dia boleh istiqamah dalam gerak kerja dia? Dia share pada kami pada ketika itu ialah dengan mengingati mati. Bila mana kita mengingati mati, segala kenikmatan yang ada di dunia ni kita akan lupa. Segala kereta besar, rumah mewah kita akan lupa. Kita fikir bila kita mati kita akan masuk dalam liang lahat. Dan bila mana masuk dalam liang lahat tu, apa yang membantu kita? Kecuali amalan kita lah. Kalau kita bayangkan balik daripada masjid ni, tiba-tiba Allah akan tarik nyawa kita. Adakah cukup untuk kita pastikan kita selamat di alam kubur, di alam barzakh, ataupun tidak? Itu persoalan dia. Setiap saat yang ada dalam diri kita harus kita sumbangkan untuk Islam. Demi semata-mata kita dapat tunjuk kepada Allah SWT. Allah, ini aku telah buat untuk Islam dulu kan. Supaya kita ada penepasan di akhirat kelak kan. Sebab tu kalau orang ingat mati ni, dia akan tak nak. Bila orang ingat mati, orang selalu ingat mati, dia ni orang yang paling bijaksana. Dan kalau kita boleh lihat, orang-orang ni yang akan berjaya di dunia dan di akhirat, bukan di akhirat saja. Orang macam ini, orang ingat mati. Pada Ustaz Patiakan berkata, ada dalam buku ni dia bagi tahu ada surah Al-Imran ayat 145. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala kamu. Barang siapa dijauhkan neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, banyakkanlah mengingati perkara mati yang menghancurkan segala kerazatan dan pecahkan jemaah. Abu Dzar Al-Ghifari telah mengatakan, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang terkandung dalam suhuf Musa alaihissalam? Rasulullah SAW menjawab, kesemua suhuf Musa adalah pengajaran. Aku hairan melihat orang yang yakin terhadap kematian, kemudian beliau masih bergembira. Yakin dengan kematian tapi masih lagi bergembira. Aku hairan melihat orang yang yakin terhadap neraka, kemudian beliau masih ketawa. Aku hairan melihat orang yang yakin terhadap kadar ketentuan Allah, kemudian beliau masih lagi kecewa. Aku hairan melihat orang yang melihat bagaimana dunia memutar belikkan penghuninya, kemudian beliau masih tenang hati terhadap dunia. Aku hairan melihat orang yang yakin terhadap wujudnya hari hisab, kemudian beliau masih tidak beramal. Ini hadis riwayat Ibn Hibban. Ini sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Mushidayan Kita sebut Mushidayan kalau tu kan ada Jeneral tentera Israel. Dia cakap orang Islam ni dia malas membaca kan. Kalau membaca pun mereka tak faham apa yang dibaca. Kalau mereka faham pun mereka tak buat apa yang dia orang faham. Kalau dia orang buat pun dia orang tak bersungguh buat apa yang mereka faham. Dan kalau mereka bersungguh membuat, mereka tak istiqamah dalam buat apa yang mereka faham tu. Inilah orang Yahudi pandang kita. Umat Islam yang cikai, umat Islam yang tahu tu. Kita ibarat berbuih macam nak cakap kan ni. Kita ibarat makan yang sedap macam ni. Dan Nabi kita sebut orang kita semua tahu kita akan mati. Kita semua tahu kita akan ada hari penghisaban. Tapi adakah cukup dengan kita amal dengan amalan kita sekarang ni? Adakah cukup atau tidak? Betul yang menjadi persoalan kan? Betul yang menjadi persoalan. Yang seterusnya yang keempat, saya mestilah mengetahui hakikat Islam dengan mendalam, mempelajari dan mengetahui dasar-dasar Islam,
hukum-hukumnya dan halal haramnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul rabbi zidni ilm." Dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ilmu itu hanya didapati dengan belajar, dan kefahaman itu didapati dengan mendalami sesuatu. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, Allah akan memberikannya kefahaman tentang urusan agama. Hadis riwayat Al-Askari daripada Anas bin Malik. Dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya para anbiya itu tidak meninggalkan pusaka berbentuk dinar dan dirham, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Barang siapa yang menerimanya, beliau akan menerima dengan bahagia yang lumayan. Nabi tidak tinggalkan kita dengan dirham, dengan kekayaan. Bagaimana kita nak mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Nabi dengan apa? Dengan mencari ilmu, dengan mempelajari ilmu dan sebagainya, dengan menghadiri kuliah-kuliah taman-taman syurga seperti ini. InsyaAllah sedikit sebanyak kita dapat mewarisi apa yang Nabi SAW cuba sampaikan kepada kita. Dan yang terakhir, saya mestilah mengetahui hakikat jahiliah dengan cara mengenali aliran fikiran, mazhab dan garis perjuangannya, di samping mencari ketimpangan dan kecacatan. Saya juga mestilah mengetahui bahawa dan bencananya, supaya saya mestilah mengetahui bahaya dan bencananya, supaya dapat mengelakkan tipu dayanya, di samping dapat membuat persediaan yang sepatutnya untuk menghadapi dan memeranginya. Sungguh benar tepat sabda Rasulullah SAW yang mana bermaksud, sesiapa yang mempelajari bahasa suatu kaum itu, beliau akan terselamat daripada tipu daya, tipu helah mereka. Sekarang ini telah banyak keluar buku-buku kan, teori-teori konspirasi dan sebagainya, pelbagai tipu daya helah yang telah dilakukan oleh dunia barat untuk menghancurkan umat Islam. Yang mana yang paling dekat yang kita boleh lihat, umat Islam sendiri tak dapat nak membezakan yang mana satu Islam yang tulen dan mana satu Islam yang dicanang-canangkan oleh barat. Barat cuba memisahkan umat Islam daripada cara hidup yang sebenar. Mereka hanya meletakkan Islam itu hanya sebagai ritual ibadat semata-mata, bukan cara hidup. Kalau kita tengok di media-media masa, di mana-mana juga kita dicanangkan dengan Islam hanyalah akad nikah. Bila datang bulan Ramadan, baru nak cerita pasal drama tentang Ramadan kan. Tapi itu pun bukan pakai yang sebetulnya syumbulan, ada orang korak sebagainya. Nak tunjuk kat sini, itulah Islam yang dicanang-canangkan oleh barat, menyebabkan kita tertipu dengan kekuatan ramainya kita. Kerana kefahaman kita sendiri yang salah tentang Islam yang syumul. Kita jadi lemah, kita ditindas, kita dicucuk, disebabkan umat Islam itu sendiri yang lemah, bukan agama Islam. Macam tu. So, itu yang terakhir, yang kelima. InsyaAllah anak kira mungkin segala tu untuk anak berkongsi dengan antum semua pada pagi ini kan. Anak recap balik apa yang kita share sebentar tadi berkenaan dengan tiga golongan yang telah dinyatakan oleh Fadil Ustaz Fatih Yakan. Golongan pertama, golongan yang hidup untuk dunia sahaja. Ini golongan kafir, golongan komunis. Golongan yang mempunyai kefahaman yang lain, yang dunia ni hanyalah semata-mata dunia, tidak ada kaitan dengan akhirat. Golongan kedua adalah golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Kebanyakan golongan umat Islam berada dalam golongan ini sekalian. Dan golongan tiga adalah golongan yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Yang seterusnya adalah bagaimana cara saya untuk hidup dalam Islam. Yang pertama, saya Islam mengatakan matlamat Islam. Kenapa saya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya mesti tahu bila dunia berbanding dengan akhirat. Ketiga, saya mesti tahu maut itu pasti datang dan kita mesti ambil pengajaran. Yang keempat, kita mesti tahu hakikat sebenarnya Islam. Islam ni macam mana, supaya kita dapat mendalami ya. Awaludin ma'rifatullah, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Dan kelima, kita kena tahu hakikat musuh kita,
hakikat kefahaman jahiliyah itu macam mana, supaya kita dapat menangkis serangan-serangan pemikiran yang bakal dilaksanakan ke atas umat Islam. Sebab itu fitnah yang paling besar, fitnah apa? Fitnah belajar kan? Paling besar dia, bagaimana pemikiran kita telah diseleweng. Dan kita ingat apa yang kita bawa ni lah Islam betul, tapi sebenarnya Islam yang tidak betul kan? Sehingga kan umat Islam boleh kalah sebabkan oleh kefahaman yang salah. InsyaAllah daripada itu saja, mungkin untuk penutup kan, suka untuk ada share tentang satu benda kan, satu perkara yang mana kita seharusnya selaku ahli qaryah masjid, kita perlulah hidup sebagai satu ahli qaryah, bukan sebagai ahli qaryah semata-mata. Tahu tak berbeza sebagai satu qaryah dengan seorang ahli qaryah saja? Apa beza dia? Kalau sebagai ahli qaryah semata-mata, kita hanya datang masjid, lepas tu kita pergi berbuka puasa, lepas tu kita buat apa lagi? Kita baca surat kan? Itu sebagai ahli qaryah biasa. Kalau sebagai satu qaryah, kita akan ajak orang lain semua pergi ke masjid. Kita kena ajak, jom pergi masjid, jom berbuka sama-sama ke masjid. Itulah hidup sebagai satu qaryah. Kehidupan kita, kalau kita tengok di sekeliling kita kan, kalau ada kemaksiatan kita kena tegur kemaksiatan tersebut kan. Sebab dia berada dalam qaryah masjid, qaryah masjid Al-UTP. So itu yang paling penting sekali. Sebab apa? Allah SWT telah berfirman dalam surah As-Saff. Apa surah dia? Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maksud dia apa? Semuanya Allah ni dia suka kepada orang yang Allah yang yuqatilu, yang berjuang dalam agamanya dalam barisan yang tersusun kukuh, seperti bangunan yang tersusun kukuh. Dalam saf seperti bangunan yang tersusun kukuh. Nak cakap sini, hidup dalam berjemaah ni amat penting. Demi semata-mata untuk kita bawa Islam ni. Kenapa Islam ni tak boleh bawa seorang-seorang kan? Kalau kita seorang-seorang berdakwah sebagainya, tak ada geng, kita akan susah, dan kita akan cenderung untuk akhirnya meninggalkan kerja-kerja Islam ni kan. So insyaAllah cukup sekadar tu daripada anak. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Anak mohon maaf jika apa-apa yang anak sampaikan pada pagi ini kan tidak menggambarkan akhlak yang sebenar kan. Anak mohon maaf ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah surah